Jadi insya-Allah kita akan mula baca kitab dan malam ni insya-Allah Ana rasa mungkin tak lama kot sebab rukun khutbah sebab rukun khutbah dia dia ringkas je, tak masuk banyak deep dalam dan syaratnya pun tak ada deep sangat pun. Jadi mungkin tak lama kot. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlishina bi qiraatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil khutbataini. Bermula ini adalah satu fasal pada menerangkan rukun-rukun dua khutbah. Dua khutbah yang dimaksudkan di sini ialah khutbah Jumaat. Arkanul khutbataini khamsatun, bermula rukun-rukun dua khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdullahi fihi wa hamdullahi fihi wa, memuji Allah pada keduanya. Memuji Allah pada keduanya. Biasa kalau khutbah dekat Malaysia ni kita dengar awal-awal tu dia akan sebut Alhamdulillah. Biasa dia akan sebut Alhamdulillah. Jadi untuk catatan kecil lah untuk syarat ini, lafaz yang perlu digunakan mestilah dengan lafaz alhamdu, ataupun bukan dengan lafaz hamdu, mesti kataannya hamidah. Sama ada lahmadullah ke ataupun alhamdulillah ke, tak kisahlah, tapi dia mesti digunakan tu hamidah tu. Tak boleh kalau kita guna perkataan lain, sinonim dia macam sulia ke ataupun madaha, semua tu maksudnya puji juga. Tapi tak boleh, mesti pakai alhamdu ataupun apa-apa wazan yang keluar daripada alhamdu tu lah, macam lahmadu kita tukarkan dia jadi fi'il mudhari' ataupun kita tukar dia jadi masdar alhamdulillah. Yang penting dia mesti pakai, dia punya root word dia mesti daripada hamidah. Tak boleh pakai sinonim yang lain macam salia ataupun madaha, tak boleh. Kerana apa? Itiba'an lil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut Nabi, mengikut apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun yang pertama. Abdullahi. Kemudian masuk rukun yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keduanya, pada kedua khutbah tu. Maka di sini berselawatlah, mesti ada berselawat. Tak guna lafaz selawat macam mana pun tak kisah, tapi antara benda yang perlu take note, boleh buat nota kecil. Perlu pada selawat tu kita perlu guna perlu sebut nama apa? Perlu sebut nama Nabi. Kita tak boleh gunakan dhamir. Kita tak boleh gunakan dhamir untuk merujuk Nabi tu. Contohnya macam sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Sallallahu alaihi wasallam maksudnya selawat Allah ke atas dia. Dia tu kembali kepada Nabi Muhammad. Biasanya bukan biasanya, kalau untuk lain tu memang itu dikira selawat lah. Tapi kalau untuk dalam khutbah ni, dhamir kita tak boleh pakai dhamir. Mesti ada nama Nabi. Kalau kita nak pakai sallallahu ala Muhammad wasallam. Macam tu lah, sallallahu ala Muhammad wasallam. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mesti ada nama Nabi tu. Nama Nabi Muhammad tu mesti ada. Tak boleh kita pakai dhamir. Tak boleh pakai dhamir untuk merujuk Nabi. Walaupun sebelum tu kita dah mention nama Nabi, kemudian kita pakai dalam selawat kita pakai dhamir, dan dhamir tu of course lah kita tahulah merujuk kepada Nabi kan. Tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Perlu disebutkan nama Nabi pada selawat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tak boleh macam sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Sebab hi tu adalah dhamir. Itu syarat yang kedua. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Selawat ke atas Nabi. Kemudian rukun yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa fihi ma. Al wasiyatu bittaqwa fihi ma. Belasihati dengan takwa.
Bernasihati dengan takwa pada kedua. Bernasihati dengan takwa pada kedua dua khutbah itu. Dalam kalau khutbah biasa kita dengar, biasa khotib akan sebut faya ibadallah ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah kan. Itu dia al-wasiyatu bitaqwa lah tu. Mengajak ataupun mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Okay, itu untuk rukun yang ketiga. Kemudian rukun yang keempat, wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma. Membaca sekurang-kurangnya satu ayat daripada ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Ini rukun yang keempat. Bila bacalah satu ayat penuh. Satu ayat penuh. Kalau baca separuh ayat, tak boleh. Perlu baca minimum satu ayat penuh. Qul huwallahu ahad. Contoh, cukup tu. Walaupun kita baca separuh ayat, tapi separuh ayat tu panjang kan. Tak boleh lah. Perlu satu ayat penuh. Walaupun pendek. Minimum. Nak lebih boleh, tak ada masalah. Fi ihdahuma pada salah satu. Perlu baca kat dua-dua khutbah ke? Tak. Baca pada salah satu khutbah tu. Daripada dua tu, salah satu tu dah kita baca ayat Quran, dah cukup lah. Kalau macam syarat tadi, syarat yang sebelum ni, Hamidallah, lepas tu wassalatu ala nabi, al-wasiyah. Ini yang tiga-tiga tadi tu, itu perlu ada pada kedua-dua khutbah. Ada pun yang ini, qira'atu ayatil al-Quran ni pada salah satu khutbah sahaja. Kemudian wa du'a'u lil mu'minina wal mu'minati fil akhirah. Dan doa bagi mukmin dan mukminat fil akhirah pada khutbah terakhir. Jadi khutbah kedua. Biasa kalau yang kita ni Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Dan lepas tu dia ada doa panjang-panjang dia kan. Itu semua doa-doa tu yang kita baca tu, tu kira doa lah. Itu kira itulah rukun dia. Doa ulil mu'minin wal mu'minat fil akhirah. Berdoakan pada mukmin dan mukminat fil akhirah pada khutbah yang kedua. Perlu doa je, doa apa tak kisah. Asalkan doa yang kita baca tu ditujukan kepada semua mukmin dan mukminat. Jadi itu selesai untuk kelima-lima tadi tu ialah rukun-rukun khutbah. Pertama, memuji. Kedua, selawat kata Nabi. Kedua, wasiat bertakwa. Kemudian yang ketiga, baca ayat Quran pada salah satu daripada kedua khutbah. Kemudian yang terakhir, doa bagi mukmin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Itu selesai. Kita masuk pasal yang seterusnya. Faslun fi syurutil khutbataini. Bermula ini ialah satu fasal pada menerangkan syarat-syarat dua khutbah. Tadi kita dah belajar rukun, maka yang ini sekarang ini kita belajar syarat-syarat khutbah pula. Syurutul khutbataini asyaratul. Bermula syarat-syarat khutbah itu asyaratul 10. Pertama, at-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari. Ini bagi siapa ni? Bagi khotib tau. Bukan bagi orang yang mendengar, bagi khotib. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ini bagi khotib kalau orang yang mendengar tak apa kalau berhadas. At-taharatu 'anil hadatsaini al-asghari wal akbari, suci daripada hadas kecil dan hadas besar bagi khotib. Jadi katakan kalau tengah-tengah khutbah tu, khutbah pertama katakan, lepas tu khotibnya terbuang lagi katakan, contoh, maka wuduknya batal. Jadi bila dah batal tu, maka kira terbatal lah khutbah tu. Kecuali
ada istikhlaf, ada orang yang lain ganti dia jadi khutbah, boleh lah. Kira sambung lah. Tapi kalau tak ada siapa yang gantikan dia, maka perlu ambil wuduk semula khatib tu, kemudian mula balik khutbah itu daripada awal. Sama jugalah kalau sama jugalah kalau kalau terbatal ketika khutbah kedua pun sama. Perlu mula balik daripada awal. Itu untuk yang pertama, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian وَالطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ, dan suci daripada najis pada baju, badan dan bakal. Bukan bakalan. Bakal ialah tempat khutbah. Pada tempat khutbah tu suci. Badan badan khatib itu suci, baju khatib itu suci daripada najis, dan tempat khatib itu nak berkhutbah pun suci. Maka katakan tongkat yang khatib pegang tu ada najis, tak ada tai cicak ke tempat apa tongkat yang si apa khatib tu pegang tu ada najis, tak cicak katakan, maka tak sah. Kemudian syarat seterusnya wasatrul aurati, menutup aurat bagi khatib. Yang ni mudah, tutup aurat lah maksudnya. Kemudian al-qiyamu 'alal qadiri, berdiri bagi yang mampu. Maksudnya ketika berkhutbah itu berdiri bagi khatib yang mampu berdiri. Kalau katakan khatibnya tak mampu berdiri, maka bolehlah buat duduk. Tapi bagi yang mampu berdiri, maka berdirilah sepanjang dia berkhutbah itu. Kemudian syarat yang seterusnya, al-julusu wal-julusu bainahuma fawqa tuba'ati as-salati, fawqa tuba'lidati as-salati. Dan duduk di antara keduanya, duduk di antara keduanya apa? Kedua khutbah tu, di antara khutbah pertama yang kedua, fawqa tuba'lidati as-salah. Kadar duduk dia tu lama sikit daripada tuba'lilah ketika solat. Maka dirukun bagi khatib itu, apabila dah selesai khutbah yang pertama, duduk sekejap. Kadar dia lama sikit lah daripada kadar tuba'lilah solat. Mungkin setengah minit ke. Dan waktu ini juga waktu di antara dua khutbah ni juga ialah antara waktu mustajab doa. Dan duduk tu bagi mereka yang berkhutbah dalam keadaan berdiri lah. Bagi keadaan mereka yang keadaan berdiri. Mereka yang khutbah dalam keadaan duduk, macam mana pula? Kalau mereka yang khutbah dalam keadaan duduk, dia stay duduk. Maksudnya dia diam sekejap. Dah habis khutbah pertama tu, yang khutbah dalam keadaan duduk tu, dia diam. Lepas tu, dah diam sejenak tu, baru disambung khutbah kedua. Jangan pergi baring pula. Dia dah duduk tu, dia diam. Dia berdiri, duduk. Kemudian syarat yang seterusnya, wal muwalatu bainahuma, wal muwalat, berturut-turut di antara kedua kedua khutbah itu. Berturut-turut, jangan ada jeda di antara khutbah satu dan khutbah dua. Berturut-turut tu dengan kadar tidak lebih daripada solat 2 rakaat yang ringan. Tidak lebih dari kadar solat 2 rakaat yang ringan. Kalau ingat, kadar mualat ni sama dengan kadar mualat yang kita dah belajar pada bab jamak, pada jamak takdim. Jamak takdim pun sama, perlu mualat di antara kedua-dua solat kan, di antara
Dua solat kita jamak tu perlu bualat kan. Dan kadar bualat dia kalau kita ingat sama. Tak boleh lebih daripada kadar solat 2 rakaat yang ringan. Sama juga seperti uh, bualat di antara dua khutbah ini. Dia punya jeda dia tak boleh lebih daripada kadar orang solat 2 rakaat yang ringan. Okey, itu syarat dia al-muwalatu bainahuma, mualat berturut-turut di antara kedua khutbah. Kemudian syarat yang seterusnya lagi wal muwalatu bainahuma wa bainas solati. Di antara dan mualat di antara keduanya dan di antara solat itu. Maksudnya di antara khutbah tu dengan solat pun perlu mualat juga. Jadi kita tadi kita cerita mualat tadi tu, mualat di antara khutbah satu dengan khutbah dua. Sekarang ni mualat kita cerita sekarang ni mualat di antara dah settle dua-dua khutbah tu dengan solat. Dah settle dua-dua khutbah tu dengan solat pun perlu mualat juga. Kadar mualat dia pun sama. Dengan kadar tidak lebih daripada kadar solat 2 rakaat yang ringan. Jadi kiranya di antara khutbah satu dan dua perlu mualat, di antara khutbah dua dan solat pun perlu mualat juga. Maka tak boleh lah kalau contoh khotib dah settle khutbah kedua, tak boleh lah kalau apa khotib tu dah settle khutbah kedua, lepas tu tunggu setengah jam, lepak minum kopi dulu baru nak solat. Tak boleh. Habis dua khutbah kedua tu, mesti terus kepada solat Jumaat tu. Kemudian syarat yang seterusnya, wa an takula bil arabiyyati, dan hendaklah dengan berbahasa Arab. Apa yang berbahasa Arab tu? Rukun khutbah. Rukun khutbah tu dalam bahasa Arab. Hendaklah rukun khutbah itu dalam bahasa Arab. Yang tadi itulah, yang kita baca tadi itulah. Alhamdulillah. Lepas tu salatu ala nabi. Al-wasiyatu bil taqwa. Wa qira'atu ayati minal Quran. Kemudian wa du'a'u lil mu'mina wal mu'minat. Semua tu perlu dalam bahasa Arab. Kalau macam doa ulil mu'minina wal mu'minat tu, maka kan ada juga part yang kita baca bahasa Melayu tu kan. Ada part doa baca bahasa Melayu tu tak apalah, tak ada masalah. Yang penting ada doa yang kita baca dalam bahasa Arab. Kemudian syarat yang seterusnya, wa ayyasma'aha arba'una, dan hendaklah mendengar khutbah itu arba'una oleh 40 orang. 40 orang tu 40 mana? 40 yang sebelum ni kelas pada sesi sebelum ni kita cerita yang memenuhi syarat i'tidal. 40 yang memenuhi syarat i'tidal. Siapa yang memenuhi syarat i'tidal tu? Orang-orang yang baligh, kemudian lelaki, kemudian merdeka, dan lagi satu mereka-mereka yang mustautilin, orang-orang yang mustautil. Maka hendaklah khutbah itu didengari oleh sekurang-kurangnya 40 orang yang tadi tu. 40 orang yang memenuhi syarat i'tidal tadi tu. Baligh, ahrar, lepas tu mustautilin, baligh, ahrar, mustautilin, dan zukur lelaki. Dan dengar tu maksudnya macam mana dengar tu? Maksud mendengar tu bukan dia 40 orang tu, bukan 40 orang tu perlu dengar ataupun wajib dengar. Maksud dengar khutbah itu ialah khotib itu dia bagi khutbah tu dengan sekadar kalau bila khotib tu apa bersuara, 40 orang tu boleh dengar kalau dia orang nak dengar. Maksudnya kalau 40 orang tu nak dengar, dia orang boleh dengar lah. Kalau katakan 40 orang tu, dalam kalangan 40 orang tu ada seorang tidur, ada yang leka, ada yang mindful katakan kan. Itu tak ada masalah. Mereka apa, dia bukan masalah orang tu
tidur ke ataupun dengar ke tak dengar ke. Dia sekarang ni kita nak cerita suara khatib tu perlulah boleh didengari oleh 40 orang tu. Ha, dia orang 40 orang tu kalau dia nak dengar, kalau dia betul-betul kalau dia fokus, kalau dia dengar, dia akan dengar. Macam tu. Nak cerita kat sini suara khatib tu lah sebenarnya. Suara khatib tu perlulah didengari ataupun kalau 40 orang tu nak dengar, dia orang boleh dengar suara khatib tu. Macam tu. Adapun kalau dalam kalangan 40 orang tu ada yang tidur ke, ada yang tak fokus, ada yang buat benda lain. Itu tak apa. Itu tak ada, dia tak berganggu pada syarat, dia tak berganggu pada syarat ni. Yang penting suara khatib tu kalau 40 orang tu nak dengar, dia orang boleh dengar. Macam tu. Jadi itu untuk syarat wa ayyasma'aha arba'un. Suara khatib itu boleh didengari oleh 40 orang. 40 orang yang cukup syarat itidat tadi. Kemudian wa al taqula kulluha fi waqti zuhri. Dan hendaklah berlaku khutbah itu kesemua rukun khutbah itu di waktu zuhri, pada waktu zuhur. Bila dah masuk waktu zuhur, barulah kita buat khutbah tu, rukun-rukun khutbah tu semuanya dilakukan pada waktu zuhur. Lebih kurang macam apa yang kita cerita sebelum ni lah. Katakan tak masuk waktu zuhur lagi, khatib dah mula dah alhamdulillah, syarat rukun pertama kan, Alhamdulillah kan, alhamdulillah. Kemudian lepas khatib itu baca alhamdulillah, azan Allahu akbar, Allahu akbar, maka tak boleh lah. Sebab ada rukun yang dibuat pada luar waktu zuhur, tak boleh. Perlu semua rukun tu dibuat selepas dah masuk waktu zuhur. Jadi itu selesai untuk syarat-syarat khutbah. Yang pertama, at-taharatu 'anil hadathil asghari wal akbari, suci daripada hadas kecil dan besar. Kedua, at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makan, suci daripada najis pada baju, badan dan tempat khutbah tu. Kemudian satrul aurah, tutup aurat. Kemudian al-qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu untuk berdiri. Kemudian al-julusu bainahuma fawqa tuwalilatis solah, duduk di antara kedua khutbah itu dengan kadar lebih sedikit daripada kadar taubadillah pada solat. Kemudian muwalatu bainahuma, berturut-turut di antara khutbah 1 dan 2. Kemudian al-muwalatu bainahuma wa bainas solah, berturut-turut di antara kedua khutbah itu dengan solat. Wa takuna bil arabi, hendaklah rukun-rukun itu, rukun-rukun khutbah itu dilakukan dengan bahasa Arab. Wa ayasma'aha arba'un, hendaklah suara khatib itu boleh didengari oleh 40 orang yang cukup syarat itidatnya. Dan yang terakhir, wa takuna kulluha fi waqti zuhri, dan hendaklah semua rukun itu dilakukan pada waktu zuhur. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi mungkin setakat itu sahaja kot kita punya pembacaan pada hari ini.